من أنا من أنا من أنا أولى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Walid bagi mata pelajaran Fiqh untuk tahun 4. Okey, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, eloklah kita membaca doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, ya. Kita akan bertemu lagi dengan Walid untuk kita membincangkan bagi tajuk yang kita belum habis lagi, iaitu tajuk hadas. Okey. Video yang lalu kita telah membincangkan tentang hadas kecil. Ingat lagi kan? Kalau tak ingat, okey, pastikan tengok dahulu bagi video yang bahagian yang kedua. Okey, kali ini bahagian yang ketiga kita akan membincangkan tentang hadas besar. Okey. Untuk kali ini bahagian yang ketiga kita akan membincangkan tentang hadas besar. Hari itu kita dah berbincang tentang hadas kecil. Semua dah faham tentang hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Iaitu berlaku sesuatu membatalkan wuduk. Itu hadas kecil. Dia bagi batal saja wuduk, kita sedang berhadas kecil. Okey, pada hari ini kita membincangkan tentang hadas yang besar. Okey, sudah standby? Sudah sedia? Okey, Wali harap semua sudah bersedia. Okey, bagi yang ada buku, sila buka buku, ya. Bagi yang tak ada buku, okey, boleh tonton video ini dan dengar betul-betul berulang-ulang kali, ya, supaya kita faham. Okey. Hadas besar. Ya, hadas berbagi pada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas besar, apa itu dimaksudkan dengan hadas besar? Hadas besar ini iaitu berlaku sesuatu yang mewajibkan mandi. Wajib mandi. Selama ni kita selalu mandi, betul tak? Tapi kali ini kena wajib mandi. Tahu kan mandi kan? Dah mandi belum? Okey. Hadas besar ini iaitu berlaku sesuatu yang kita kena wajib mandi. Ya, kena wajib. Kita kena mandi tu wajib. Senang je tu. Wajib kita kena mandi. Macam mana caranya? Ya, ada niat, ya. Kena ada niat macam mana kita nak mandi wajib itu, ya. Selepas ini kita akan belajar tentang macam mana kita nak mandi, macam mana niat nak mandi. Tapi hari ini Walid menceritakan tentang apa itu, tentang hadas besar. Ya, tentang hadas besar. Okey, apa yang menyebabkan kita ni berlakunya kita ni kena hadas besar? Okey. Kita tengok muka surat 5. Siapa yang ada buku, kita boleh tengok muka surat 5. Sebab berlakunya hadas besar. Ya. Okey. Apabila berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar ini, kita kena mandi wajib. Kalau kita kena mandi wajib. Yang pertama sekali iaitu keluar air mani, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Ini bagi air mani. Siapa? Bagi lelaki dan perempuan yang sudah dapat tanda-tanda untuk baligh ataupun cukup umur. Ya. Bila dah dapat, contohnya anak-anak Walid semua belum sampai lagi. Bila satu masa nanti, kalau umur kamu sampai masa nanti, kamu akan bermimpi, kamu akan keluar air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan ke, dia akan bermimpi. Itu dah menandakan kamu ni sudah baligh.
Okey, yang kedua, berlakunya persetubuhan ataupun jima walaupun tidak keluar air mani. Okey, semaknanya kat sini ya, wali yang menerangkan, mungkin ada yang tak faham, berlaku persetubuhan ni maknanya lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin. Okey. Yang ketiga, haid ini bagi perempuan sahaja. Orang lelaki tak ada. Ya, yang selalunya sampai uzur syar'i. Ya, hari ni saya tak boleh sembahyang sebab saya uzur. Itu dinamakan dia keluar darah haid. Ataupun ada yang mengatakan ABC. Apa itu ABC? Allah bagi cuti. Itu bagi perempuan saja. Lelaki tak ada ya. Perempuan sahaja. Okey, iaitu darah yang keluar daripada rahim perempuan yang telah baligh. Bagi perempuan yang sudah baligh. Okey. Yang keempat iaitu nifas. Ya, bukan nafas, nifas. Sebut betul-betul nifas. Okey, iaitu darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Orang lelaki tak boleh lahirkan anak ya. Okey. Yang melahirkan anak, nifas, darah nifas ni iaitu darah yang keluar daripada rahim perempuan ketika dia melahirkan anak, selepas dia melahirkan anak. Selepas dia melahirkan anak. Okey. Dan yang kelima, wiladah. Sebut betul-betul wiladah. Okey. Iaitu bersalin atau melahirkan anak. Selalunya ada tempoh-tempoh dia bagi perempuan yang sedang cuti untuk bersalin ni. Dia ada tempoh-tempoh dia. Ya, waktu tu dia sedang berhadas besar, dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh berpuasa. Dan perkara-perkara lain selepas ini wali akan terangkan apa yang perkara-perkara yang dilarangkan semasa kita ni sedang berhadas besar. Dan yang terakhir sekali, nombor 6, iaitu mati kecuali mati syahid. Semua kematian kecuali mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati yang dia sedang berjuang di jalan Allah. Dia sedang berjuang di jalan Allah. Ya, mati yang mati syahid, syahid yang besar. Bukan syahid kecil, syahid yang besar. Contohnya dia sedang berperang melawan orang-orang kufar, orang-orang kafir, ya, dia mati syahid. Ataupun dia sedang menunaikan fardu haji di kota Mekah. Okey. Itu habis. Sebab-sebab berlakunya hadas besar. Okey. Seterusnya kita sambung bagi larangan semasa hadas besar. Apa yang berlaku ketika hadas besar kita tak boleh buat? Okey. Seterusnya boleh kita terangkan. Yang pertama sekali solat. Solat tak boleh. Bila kita berhadas besar, tak boleh, tidak sah kita solat ketika kita ni berhadas besar. Ya. Kalau nak solat juga kena mandi wajib. Solat sama ada solat fardu ke solat sunat ke, ya, termasuklah kita nak buat sujud syukur ke, sujud tilawah ke, ya, ataupun membaca khutbah ke, tak boleh. Tu tak boleh. Yang kedua, tawaf. Ya, wali bagi tahu dah itu tawaf tu apa dia kan? Okey. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Tak boleh sentuh Al-Quran. Kita ni sedang berhadas besar, tak boleh sentuh Al-Quran. Dan yang keempat, berhenti atau berulang alik di dalam masjid. Ya, tak boleh berhenti masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid tempat orang sembahyang tak boleh ketika kita berhadas besar. Yang boleh boleh masuk dalam kawasan masjid, tapi tak boleh masuk ruangan-ruangan solat, tempat solat utama. Duduk di kaki lima boleh. Kaki lima masjid tu boleh. Jangan masuk tempat ruangan orang nak semayang tu tak boleh. Kalau kita sedang berhadas besar. Okey. Larangan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Ini perempuan saja ya. Yang pertama sekali, dia tak boleh puasa. Tak boleh tak boleh puasa. Yang kedua, ya, bercumbu-cumbu atau bercium-ciuman seperti bergurau-gurau bersama suami isteri, ya. Itu tak boleh. Yang ketiga, bersetubuh. Ya, boleh bagi tahu tadi, bersetubuh itu orang yang dah berkahwin tak boleh bersama, ya, di dalam
dalam keadaan hadas besar. Dan yang keempat, suami menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid dan nifas. Apa itu talak? Talak itu adalah cerai, berpisah. Tak boleh, suami tak boleh menceraikan isteri dia ketika isteri dia tu sedang keadaan haid ataupun nifas. Maknanya dikatakan orang perempuan tu tidak suci. Ya, hadas ni maknanya tidak suci. Dia tidak suci. Orang yang tidak suci ni, bila kita sedang berhadas besar, kita ni tidak suci. Macam mana kita nak sucikannya? Macam mana kita nak sucikannya? Macam mana kita nak menyucikan hadas besar ni? Ya, okey. Hari tu Walid telah menceritakan tentang hadas kecil. Macam mana kita nak menyucikan hadas kecil? Macam mana kita nak menyucikan hadas besar? Berbeza. Hadas kecil, kita nak sucikan hadas kecil ni iaitu dengan kita ambil wudu ataupun bertayamum. Dulu kita dah belajar kan tayamum, ingat tak lagi? Itu hadas kecil. Kalau hadas besar, kita kena mandi wajib. Dan atau kalau tak ada air, contohnya tak ada air pun, kita kena tayamum. Tapi kalau dah ada air, kita kena mandi wajib. Itu seberingkas yang Walid boleh bagi tahu pada kamu semua, ya. Yang menyebabkan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar ini, ya. Okay, ingatkan lagi kesimpulannya yang Walid bagi tahu ini iaitu bagi lelaki dan perempuan. Ya, sebab-sebab yang berlakunya hadas bagi lelaki dan perempuan apa dia? Keluar air mani, bersetubuh ataupun mati selain mati syahid. Itu 3 yang bagi lelaki dan perempuan. Keluar air mani, apa lagi? Bersetubuh, iaitu lepas tu mati selain mati syahid. Bagi perempuan saja, iaitu haid, nifas, wiladah. Ya. Nanti kalau soalan tanya macam mana bagi apa hadas besar bagi perempuan saja, haid, nifas, wiladah. Kalau bagi lelaki dan perempuan, iaitu keluar air mani, apa lagi? Bersetubuh dan mati selain mati syahid. Okey. Harap anak-anak Walid semua yang berada di rumah itu faham apa itu hadas besar. Okey. Harap semua faham, ya. Dan kita dah belajar tentang hadas, apa pengertian hadas. Kita dah belajar tentang apa itu pengertian hadas kecil, apa yang menyebabkan berlakunya hadas kecil, apa yang menyebabkan berlakunya hadas besar, apa itu hadas besar, ya. Oleh harap anak-anak Walid yang berada di rumah faham, ya. Kalau tak faham, tengok balik video-video yang lalu, bagi bahagian pertama, bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga. Yang kini, yang ketiga. Okey. Jadi setakat itu sajalah seberingkas yang Walid boleh sampaikan pada anak-anak Walid yang berada di rumah, ya. Harap kita semua study balik, dengar balik, ya. InsyaAllah selepas ini kita boleh jawab soalan-soalan yang Walid akan suruh buat selepas ini, ya. Jadi setakat itu sajalah. Walid harap kita menjaga diri kita di rumah dan duduk di rumah, ya. Kita putuskan rantaian COVID-19 ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.